Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Okey, kita akan masuk pada bab 8 iaitu membina kemakmuran negara. Okey, dalam bab 8 ni kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi diteruskan selepas pembentukan Malaysia demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Okey, DEP ataupun Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Okey, kemudian ada Dasar Pembangunan Nasional iaitu DNP pula diperkenalkan untuk meneruskan hasrat mencapai matlamat DEP. Okey, pelaksanaan kedua-dua dasar ini melalui rancangan pembangunan 5 tahun telah menghasilkan kejayaan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat dan membangunkan ekonomi negara. Baik, kita lihat slide yang ini. Okey, iaitu Dasar Ekonomi Baru ataupun dalam short form dia kita panggil DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990 sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. DEB dilancarkan melalui rancangan jangka panjang pertama ataupun dalam short form dia RRJP1 yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dasar ini bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Baik, sekarang kita lihat latar belakang pembentukan. Yang pertama kita tengok di situ. Majlis Perundangan Negara ataupun dikenali sebagai MAPEN ditubuhkan pada bulan Januari 1970. Kemudian MAPEN dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. MAPEN juga ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Maka hasilnya terbentuk satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai DEB dan beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara yang diamanahkan untuk merancang dan merangka dasar berkenaan. Okey, ada 3 tokoh di situ iaitu 3 pakar yang terlibat termasuklah Dr. Rais Saniman daripada Malaysia, Dr. Jas Farlan dari Norway dan Dr. Jack R. Parkinson dari Britain. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Apakah yang dimaksud dengan serampang dua mata itu? Iaitu mendapat 2 faedah secara serentak. Okey. Jadi kita lihat yang pertama ada 2 strategi di situ. Yang strategi pertama iaitu untuk membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Strategi yang kedua iaitu menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Baiklah murid-murid, terdapat isu yang berkaitan dengan rancangan membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat semasa DEP dilancarkan. Yang pertama iaitu jurang sosioekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Yang kedua, jurang sosioekonomi antara Pantai Timur dan Pantai Barat. Yang ketiga, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Dan keempat iaitu jurang sosioekonomi antara negeri. Baik, menurut Tun Abdul Razak Hussein beliau pernah mengatakan yang Dasar Ekonomi Baru DEP bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat dengan memberi peluang kepada rakyat berbilang bangsa untuk menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil dan saksama. Jadi kita dapat lihat di sini isu sosioekonomi ini adalah untuk merapatkan jurang-jurang yang berlaku di dalam negara kita. Baik, kita lihat yang pertama iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Ya, dia terbagi kepada 2 iaitu di luar bandar dan juga di bandar. Kita lihat di luar bandar di mana tumpuan diberikan kepada penduduk miskin yang terdiri daripada petani, pekebun getah dan kelapa, nelayan, buruh dan penduduk kampung baru. Ya, di mana usahanya untuk pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi yang sedia ada di luar bandar. Dan kedua, iaitu program yang dilaksanakan termasuklah penerokaan tanah baru, bantuan peralatan pertanian, khidmat nasihat, subsidi benih dan baja, kemudahan kredit, pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Kita lihat juga meningkatkan taraf hidup rakyat
yang duduk di bandar, iaitu penduduk di bandar pula menghadapi kemiskinan disebabkan pendapatan yang rendah dan masalah perumahan. Jadi antara usaha yang dilakukan iaitu usaha dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan yang membuka peluang pekerjaan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan golongan miskin pelbagai kaum. Yang kedua, golongan ini juga disediakan dengan kemudahan asas seperti pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya, bantuan beasiswa dan buku teks percuma, makanan tambahan kepada kanak-kanak dan program rumah murah. Baik, sekarang kita lihat dalam langkah yang kedua dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru, iaitu rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau peringkat kebangsaan telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember 1974, di mana matlamat rancangan ini adalah untuk menambahkan pendapatan rakyat dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Yang kedua, rancangan ini memberikan tumpuan kepada penggunaan tanah yang sepenuhnya dan akhir sekali mengusahakan tanah dengan tanaman jangka pendek, perkebunan berkelompok, pertenakan, pemasaran yang baik dan projek kecil yang lain. Sekarang kita lihat langkah yang ketiga, iaitu peranan agensi kerajaan, di mana terdapat beberapa agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan rakyat dan membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. Agensi ini juga memberikan bantuan dari segi peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan hemat nasihat. Antara agensi tersebut termasuklah Lembaga Beras dan Padi Negara (LPN), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA) atau dikenali sebagai pihak berkuasa kemajuan perkebun kecil perusahaan getah. Langkah seterusnya iaitu pembukaan tanah baru untuk pertanian dilakukan secara teratur di bawah Felda. Penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke kawasan Felda yang baru dibangunkan, di mana mereka diberikan tanah seluas 10 ekar untuk diusahakan dengan tanaman kelapa sawit, getah dan rumah kediaman. Selain itu, terdapat kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baru untuk pertanian. Di Sabah, kerjasama Felda dengan Yayasan Sabah telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Manakala di Sarawak, Felda juga mengadakan kerjasama dengan Sarawak melalui Sarawak Land Consolidation dan Rehabilitation Authority (SELCRA) untuk pembukaan ladang kelapa sawit. Skim penerokaan Felda tidak hanya dihaskan untuk membantu Bumiputera, kaum Cina dan kaum India juga diberi peluang oleh Felda untuk menjadi peneroka. Terdapat beberapa buah Felda yang menerima penerokaan pelbagai kaum seperti di Felda Lura Bilot dan Felda Kerantun di Pahang dan juga Felda Senayan di Negeri Sembilan. Sekarang kita lihat langkah seterusnya iaitu dalam pembangunan wilayah, di mana pada tahun 1971 Urban Development Authority (UDA) atau dikenali sebagai Perbadanan Pembangunan Bandar yang berperanan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baru. Antaranya termasuklah pembukaan bandar baru dan kawasan perindustrian di Bandar Tun Hussein On, Ceras dan Bandar Baru UDA di Skudai. Selain itu juga, Lura Bilot di Bentong Pahang telah dipilih oleh Felda sebagai rancangan pembangunan tanah secara berkelompok yang pertama ditubuhkan pada tahun 1957. Pada peringkat awal, bilangan peneroka terdiri daripada kaum Melayu seramai 400 orang, kaum Cina 169 orang dan kaum India seramai 47 orang. Semua kerja pembinaan rumah dan penanaman getah dilakukan secara bergotong royong. Terdapat beberapa badan yang bertanggungjawab dalam program pembangunan wilayah dijalankan dengan pembukaan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit iaitu Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, dikenali sebagai Kejora, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (Ketengah), Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDA). Sekarang kita lihat langkah seterusnya iaitu dalam pemilikan modal saham.
Kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Keadaan ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan jumlah pendapatan antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Baik, usaha yang dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera dalam sektor korporat bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) melalui Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB) pada 17 Mac 1978. Seterusnya, Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Akhir sekali, kaum bukan Bumiputera juga turut diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan Amanah Saham Malaysia. Industri kecil dan sederhana merujuk industri pembuatan barangan menggunakan modal yang kecil dan tenaga kerja yang tidak ramai. Rakyat diberi peluang mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaiki taraf hidup rakyat serta menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Industri ini meliputi kraftangan, makanan, pakaian dan inap desa. Seterusnya, antara AKS yang berjaya termasuklah Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing Sdn Bhd dan Faizal Marketing Sdn Bhd. Selain itu, pinjaman, insentif dan nasihat diberikan melalui Bank Bumiputera, Perbadanan Nasional Berhad, Bank Pertanian Malaysia yang kini dikenali sebagai Agrobank, Skim Pinjaman Khas Pertanian dan Amanah Ikhtiar Malaysia. Hasilnya, muncul ramai industri muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara. Langkah terakhir dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru iaitu pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang mampu menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian, di mana asas kepada latihan kemahiran ini diberikan sejak di bangku sekolah melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Pendidikan menengah atas dibagi kepada dua jurusan iaitu akademik dan vocational. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vocational, maktab perguruan teknik, Politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi Mara ditubuhkan. Kursus kemahiran ditawarkan dalam pelbagai bidang untuk menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan melalui kemahiran yang dimiliki. Baiklah murid-murid, kita dapat simpulkan di sini iaitu semua langkah yang dilaksanakan bertujuan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Segala program pembangunan yang dilaksanakan seiring dengan penjagaan alam sekitar negara kita, maka kita perlu meningkatkan taraf hidup demi kemakmuran negara. Sekian itu saja, terima kasih.